Ya, 4 tahun sekali World Cup Piala Dunia Jun nanti. Tapi kita nak bercerita pagi ini kembara semangat Piala Dunia 2018 oleh 4 anak muda sebenarnya. Saya tengah berkira-kira dengan mereka boleh tak tambah seorang lagi sebab muat kereta Proton Private tu supaya saya boleh turut serta pada dengan mereka. Saya bersama dengan pengarah programnya, Saudara Syidan Razak. Kita ada Rizwan Rusilan, penolong pengarah program, dan juga salah seorang pesertanya nanti yang akan turut serta Muhammad Zarul Haidi, Muhammad Zamsuri. Bertiga. Ada seorang lagi yang akan satu kereta 24,000 kilometer menjelajah ke 24 negara. Ya, betul. Ambil masa berapa hari tu? Kita ambil masa 45 hari. Oh, 45 bermula hari itu adalah dalam kita plan dalam paper. Tapi kita mengambil kira faktor-faktor pelan kecemasan, faktor cuaca, faktor politik di negara negara tersebut. So maybe kemungkinan paling yang terbaik adalah maybe adalah 50 ke 60 hari. Okey, akan bermula di Putrajaya 27 April nanti dan terus sampai destinasi terakhirnya Di Moskow, Rusia. Itu tempat semua yang ditujui lah, semua nanti-nantikan FIFA tahun ini. Okey. Dah perjalanan tu dah cantik dah atas kertas tu. Apa yang akan berlaku dalam jangka masa 45 hari tu? Dalam masa 45 hari tu mungkin yang kita travel ni kemungkinan besar kita cakap kita akan travel negara-negara yang orang cakap susah untuk kita lalu. So contohnya macam kita masuk Myanmar, kita ada permit dia. Maksudnya benda visa tu visa, permit apa semua kita kena apply. Lepas tu kadang-kadang kalau kita masuk Myanmar, kita kena wajib untuk ambil tourist guide. So kita minimum stay at Myanmar is 4 hari. Minimum stay. So benda tu dah mengganggu kita punya ni lah. Tapi cabaran dia saya rasa kat situ, kalau kita pergi depan lagi, cabaran dia di India. Untuk road condition untuk India. So maksud dia cabaran tu sebenarnya lebih banyak di Asia berbanding di Europe lah. Saya difahamkan idea ini timbul tak lama. Ya, betul. September yang lepas. Untuk beberapa bulan banyak masalah, isu yang perlu diselesaikan, dapatkan kebenaran dan juga sebagainya. Apakah cabaran yang dapat anda semua bayangkan nanti yang akan dihadapi? Mungkin bagi saya cabaran dia kita tengok macam Rizwan cakap tadi dengan kita nak visa, so kita kena study macam mana nak masuk negara tu sebenarnya. So kita kena study lah. So kita macam saya banyak belajar pasal kereta lah terutamanya. So kita orang pun ada plan setiap 800 km kita orang akan stop lah, ataupun 10 jam perjalanan kita akan stop. Sebab based on kereta punya condition macam mana. Kita nak tengok tayar. So kita plan macam untuk ganti tayar apa semua kemungkinan di Delhi ataupun di Europe. So itu dari segi mechanical, dari segi technical juga akan dapatkan bantuan di kedutaan Sujaya tinggi kita di sana yang sudah pun ambil maklum program ini akan berjalan. So semua dari segi teknikal tadi disebutkan keadaan jalan sudah kaji. Ya, kami kaji. So setakat ni yang kami tengok di Asia ni mungkin agak kritikal lah nak compare dengan di Europe. So kami rasa kalau kami pun dah rancang kalau dah masuk Iran, insya-Allah dah okey lah. Nanti sampai ke Europe, sampai ke Moskow lah. Tapi bila di Asia ni dia punya jalan dia tak berapa ni lah. Ada negara-negara tertentu sebab negara-negara yang mungkin berdepan dengan situasi bergolak dan sebagainya. Ada antara negara itu yang sudah dikenal pasti akan dilalui. Kita akan lalu. Jadi ada plan B, ada plan yang lebih fleksibel sekiranya situasi ketika itu meruncing dan tidak dapat kebenaran untuk masuk. Kalau macam negara yang kita lalu ni, kita ada banyak plan B. Kalau Asia ni, sebab Asia ni negara yang sebelah-sebelah berdekatan. So you say contoh kalau kita nak ambil contoh Myanmar bergolak. So kita akan changing plan, kita akan lalu China. Instead of kita lalu Myanmar. Tapi the distance kita kena tambah lagi 4-5 hari. So actually yang untuk apply visa apa semua kita akan apply plan A dan plan B. So maksudnya banyaklah visa
setiap negara kita. Okey. Wow, saya dapat bayangkan itu. Ini antara rutenya ya, perjalanannya, jelajahnya, kembaranya daripada bermula di Putrajaya seterusnya akan ke Thailand dahulu, Myanmar, India, terus ke Pakistan, Iran. Wow, jauh tu. 45 hari itu sempat rasa-rasanya ya, sempat. Boleh. Tapi kenapa saya tanya sempat ke tidak? Bukan saja kita melalui negara-negara itu, tapi di setiap persinggahan itu akan ada program yang akan dijalankan oleh kalian. Contohnya untuk promosikan yang menggunakan kereta buatan Malaysia, Proton Preve, untuk menjelajah ke negara-negara yang disebutkan itu, dan juga akan bertemu dengan rakyat tempatan. Betul. Di antara main of aktiviti kita punya program ni juga sebenarnya adalah salah satu impian kita juga. Kita nak, bila kita sambil kita lalu di kawasan pedalaman negara tersebut, contohnya macam Thailand, semestinya rakyat dia dengan kita boleh ambil kira dengan tanpa fasiliti yang lengkap, pakaian lengkap, tanpa boot atau kasut yang lengkap, tapi semangat mereka tu di kawasan pedalaman tu masih ada. Maknanya kita nak ajak bermain dengan bermain bola street soccer, ala street soccer konsep. So maknanya kru kita bermain dengan rakyat dia. So itu akan didokumentarikan dalam bentuk travelog itu semua. Jadi kita nak tengok macam mana culture dia, budaya dia. Nak tengok macam mana semangat kesukanan rakyat tempat sedia setiap negara yang kita lalu tu. Itu menarik. Ya, betul. Sampai main bola, lawan bola. Itu kita punya salah satu. Itu yang buat kita penat tu sikit tu. Dan juga promosikan nama Malaysia. Apa lagi message yang cuba sampaikan untuk kembara semangat Piala Dunia ini? Apa yang dengan lebih besar lagi, apa yang diharapkan di penghujungnya nanti? Tengok Piala Dunia balik semula ke Malaysia bagaimana? Atau pengisian yang lebih signifikan lagi. Yang salah satu yang actually kita punya motif utama untuk kita buat program ni adalah untuk kita, orang cakap, walaupun Malaysia tak masuk ke World Cup, tapi orang cakap semangat kesukanan Malaysia yang kita nampak, kita orang cakap support World Cup, tapi kita menggunakan kereta lah. Maksudnya kita semangat Malaysia tu ada. Ni support tim yang sama ke lain-lain? Lain-lain. Okey, untuk sepanjang perjalanan ni pastinya kalian ada kerjaya sendiri dan sebagainya. Nak tinggalkan selama 2 bulan dan pastinya nanti bermula hujung April anda akan berpuasa Ramadan di luar negara dan juga beraya Syawal nanti juga. Betul. So, itu adalah salah satu kita anggap cabaran. Because kita pun tak pernah berpuasa selama sebulan di perantauan, especially di negara Europe, dan kita tahu budaya dia adalah sangat berbeza dengan di negara kita, di Malaysia ni. Seperti mana kita tahu pukul 7 ni, kalau pukul 4.30 ni culture kita dah biasa dah balik ke rumah. Tapi maybe culture dia kalau pukul 4.30 tu maybe dia masih bekerja, berjalan-jalan, jadi tak ada rushing untuk nak balik ke rumah untuk buka puasa. Jadi kita harapkan nanti di penghujung dokumentasi dari segi visual dan sebagainya dapat dikongsikan dengan rakyat Malaysia untuk sama-sama kita rasai semangat Piala Dunia itu. Terima kasih Syidan, Rizwan dan juga Zaru, dan seorang lagi rakan mereka yang akan turut serta dalam kembara. Selamat berjaya, semoga semuanya lancar, akan kembali ke tanah air 23 Jun. Semua yang berjalan lancar. Kita ikuti perkembangan perjalanan tu akan diupdate kemas kini di laman sosial dan sebagainya. Baik, terima kasih. Selamat berjaya kita ucapkan kepada tim kembara semangat Piala Dunia 2018 ini. Dan selepas ini seperti yang kami janjikan tadi, terapi untuk emosi kita, terapi menggunakan seni lukisan, kita akan kongsikan sebentar lagi. Sebelum itu kita nak saksikan ini bingkisan ayam serama yang bukan saja sekadar hobi tetapi juga mampu menjana pendapatan yang cukup lumayan. Nak tahu? Saksikan bersama. Selamat pagi Malaysia.